Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Yayasan Ta'lim, Muslimin dan Muslimat, para penonton yang mengikuti majlis pengajian kita pada pagi ini secara dalam talian di mana sahaja anda berada. Saya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesihatan yang terbaik, afiat dan kesejahteraan, serta Allah mengurniakan kita rezeki untuk mencambah ilmu dan iman dan amal saleh kita dalam perjalanan kita menuju kepadanya subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Pertama sekali hadirin dan hadirat para penonton yang saya muliakan, kita pada pagi ini akan membicarakan berkenaan dengan satu topik yang berkaitan dengan salah satu daripada rukun iman. Rukun iman. Sebagai pengulangan ringkas, rukun iman kita ini ada 6. Rukun iman kita ada 6, hadirin dan hadirat. Yang pertamanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya adalah beriman kepada para malaikat, iaitu malaikatullah, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiganya adalah beriman dengan kitab-kitab. Yang keempat adalah beriman dengan para rasul. Yang kelimanya adalah beriman dengan hari akhirat. Dan perbahasan kita pagi ini akan adalah merupakan satu juzuk daripada keimanan kepada hari akhirat. Dan yang keenam, yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar, atau beriman kepada qada dan qadar. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin iz tala'a 'alaina rajul shadidu bayadis siyab shadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله يصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi terjemahan hadis itu ada panjang lagi sambungannya, tetapi dah sampai kepada maksud kita. Kata Umar bin Al-Khattab, ketika kami sedang duduk bermajlis bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba adalah seorang lelaki ni, dia datang dalam majlis tersebut dalam keadaan pakaiannya terlalu putih dan rambutnya terlalu hitam, dan tidak dilihat pada kepribadian lelaki ini tanda-tanda permusafiran.
dan tidak ada seorang pun dari kalangan kami ini para sahabat yang mengenali siapakah dianya lelaki ini. Sehinggalah akhirnya lelaki ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sandarkan dua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meletakkan dua tapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun berkata, "Wahai Muhammad, bagi tahu kepada aku apakah itu Islam." Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam tu adalah kamu bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang diabdikan diri kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan Islam itu adalah kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan serta kamu mengerjakan haji bagi yang berkemampuan." Kemudian lelaki tersebut dia kata, "Sadaqta, jawapan kamu betul." Maka kata Sayyiduna Umar, "Fa'ajibna lahu," kami pelik dengan lelaki ini. Yas'aluhu, dia tanya soalan ke Nabi, wa yusaddiqu, tapi dia pula memperbetulkan atau mengatakan jawapan Nabi itu betul. Kemudian lelaki ini tadi dia pun menyambung soalan dengan katanya, "Akhbirni anil iman," bagi tahu aku berkenaan dengan iman. Bagi tahu aku berkenaan dengan iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada sekalian Rasul dan kepada hari akhirat serta kamu beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kamu beriman dengan takdir baik dan buruk. Jadi ini secara asas dan perbahasan kita pada pagi ini adalah satu juzuk kecil daripada perbahasan berkenaan rukun-rukun iman, hadirin dan hadirat, berkenaan dengan rukun-rukun iman. Mengapa penting kita tahu tajuk ini? Dan tajuk kita adalah iman kepada syurga dan neraka. Beriman kepada syurga dan neraka, dalam erti kata lain, beriman kepada syurga dan neraka ini adalah satu juzuk daripada perbahasan beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat. Hadirin dan hadirat, mengapa penting untuk kita tahu tentang keimanan kita kepada rukun iman ataupun beriman kepada syurga dan neraka ini? Saya jawab begini. Kerana iman ini adalah sebahagian daripada Islam. Dalam erti kata sebahagian daripada agama kita. Hadis ini menceritakan 3 perkara. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab yang saya bacakan sebentar tadi menyifatkan tentang 3 perkara. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiganya adalah ihsan. Kerana sambungan daripada hadis tersebut, lelaki itu bertanya kepada Nabi, "Wa akhbirni 'anil ihsan." Qala, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihatnya, tetapi sekiranya kamu tidak melihatnya, dia maha melihat ke arah kamu. Dan di hujung hadis, Nabi SAW sendiri bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, kamu tahukah siapa yang bertanya soalan itu? Maka kata Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu Jibril." Sesungguhnya lelaki itu adalah Jibril. "Atakum yu'allimukum dinakum." Dia datang kepada kamu mengajarkan kamu agama kamu. Jadi apabila Nabi sifatkan dia datang kepada kamu mengajarkan kamu agama kamu, maka kata para ulama, hadis ini menjadi dalil agama kita ini mencakupi 3 teras yang utama. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Jadi apabila kita bahas berkenaan beriman dengan syurga dan neraka, dengan kewujudan syurga dan neraka ini, maka ia hakikatnya adalah part of our deen,
adalah juzuk daripada agama kita, sebahagian daripada agama kita. Sebab itulah menjadi satu kewajipan, dan kata para ulama, ketiga-tiga ilmu ini adalah fardu ain. Ketiga-tiga ilmu ini adalah fardu ain. Islam merujuk kepada syariah iaitu fiqh, iman merujuk kepada akidah ataupun tauhid, manakala ihsan merujuk kepada akhlak. Dan ketiga-tiga ini adalah agama kita dan wajib untuk kita mengetahuinya dan mempelajari perbahasan dan kupasan berkenaannya, hadirin dan hadirat. Jadi berbalik kepada tajuk beriman kepada syurga dan neraka, saya nak jelaskan terlebih dahulu berkenaan dengan definisi iman. Berkenaan dengan definisi iman. Para ulama kita, sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam beberapa majlis sebelum ini, mendefinisikan iman dengan satu takrifan yang menarik. Sebahagian besar dari kalangan para ulama, mereka kata iman ini adalah mencakupi 3 perkara, iaitu i'tiqad hati, ucapan lisan serta perbuatan anggota badan. Saya ulang balik, kata para ulama secara umum, iman itu mencakupi i'tiqad dalam hati, ucapan lisan serta perbuatan anggota badan. Manakala sebahagian ulama menjadikan iman ini kepada 5 ciri, kepada 5 ciri, iaitu sebagaimana yang masyhur disebutkan, sebagaimana yang saya belajar daripada guru saya dahulu, Syekh Abdul Haris Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan berulang kali dalam majlis ilmunya, al-imanu khamsu nunatin, iman itu ada 5 huruf nun. Iman itu ada 5 huruf nun, iaitu kalimah-kalimah yang 5, yang mana kelima-lima kalimah ini berakhir dengan huruf nun, berakhir dengan huruf nun, iaitu al-qawlu bil lisan, ucapan dengan lisan, dan al-lisan diakhiri dengan huruf apa? Huruf nun, hadirin dan hadirat. Wal-i'tiqadu bil qalbi wal jinan, beriktikad dengan hati, sanubari, dan al-jinan diakhiri juga dengan huruf nun. Wal-amalu bil jawarihi wal arkan, beramal dengan anggota badan, dan amalan juga al-arkan juga diakhiri dengan huruf nun. Yazidu bi ta'atir rahman, iman bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah, dan ar-rahman diakhiri dengan huruf nun kalimah tersebut. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan iman ini dia berkurang dengan ketaatan kita kepada syaitan. Iman akan berkurang dengan ketaatan kita kepada syaitan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wa na'udzubillahi min zalik. Jadi terjemahannya, iman itu adalah ucapan lidah, i'tiqad dalam hati, amalan anggota badan, iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan iman berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Jadi ini menunjukkan kepada kita, itulah dianya teras utama perbahasan iman. Maknanya kalau kita beriman kepada Allah, dia mesti mencakupi iman kepada Allah tu i'tiqad dalam hati, ucapan lidah, amalan anggota badan. Kalau kita nak beriman dengan sekalian Rasul, keimanan kita dengan para Rasul itu mencakupi i'tiqad hati, ucapan lidah, amalan anggota badan. Dan begitulah keimanan kita kepada hari akhirat, yang mana syurga dan neraka ini adalah juzuk daripada juzuk-juzuk akhirat, maka ia juga mencakupi keimanan kita dari sudut i'tiqad hati, ucapan lidah serta amalan anggota badan, hadirin dan hadirat. Baik. Kemudian kita nak sebut berkenaan dengan, selesai kita berkenaan dengan perbahasan definisi iman. Mungkin sebahagian kita yang telah terbiasa dengan akhlak yang baik dan adab yang baik, mungkin tertanya-tanya, adakah ta'arifan ini atau definisi ini yang saya telah berikan mempunyai apa-apa sandaran dari sudut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka saya katakan ada. Saya katakan ada. Bahkan ada juga sandarannya yang diambil daripada Al-Quran. Tetapi saya nak kongsikan sandaran daripada hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda menyebut al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman tu ada 60 lebih cabang, atau ni bukan daripada Nabi, atau perkataan atau di sini bukan daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi atau di sini adalah syakkun minar rawi, syak daripada perawi. Maknanya perawi rasa ragu-ragu sama ada Nabi sebut 60 atau 70. Tapi itu tak memberi kesan sekalipun kepada kesahihan hadis, kerana disebut sama ada 60 cabang atau 70 cabang dan tidak ada perbezaan, hadirin dan hadirat. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlun la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu ada 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang, dan kalimah bid'un saya pernah sebutkan di sini dahulu adalah angka 3 hingga 9. Bid'un adalah angka 3 hingga 9. Dalam tempoh tu atau dalam anggaran tersebut, cabang iman ni ada 60 lebih atau 70 lebih cabang. Dan cabang iman yang paling tinggi adalah qaulun. Teliti hadirin adalah qaulun, teliti, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling minimum, imatatul adza 'anit tariq, mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalanan. Mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalanan, seperti kalau ada kayu, kalau ada paku, kalau ada duri, kalau ada sebarang dahan pokok dan seumpamanya, maka kita alihkan. Perbuatan itu adalah cabang iman. Dan yang ketiganya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan perasaan malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Jadi di sini inilah dalil yang menunjukkan iman tu mesti mencakupi ucapan dan perbuatan dan i'tiqad hati. Kenapa? Kerana qaulun la ilaha illallah adalah ucapan lisan, dan mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalanan adalah perbuatan anggota badan, spesifiknya perbuatan tangan. Dan perasaan malu tempatnya di dalam hati. Jadi inilah kata para ulama, iman tu mencakupi 3 perkara ini, iaitu ucapan lidah, perbuatan anggota badan, dan juga amalan hati kita, iaitu i'tiqad kita di dalam hati. Jadi kita dah jelas tentang definisi iman dan dalil iman yang 3 tersebut. Adapun yang menunjukkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan, ini adalah nasnya daripada Quran. Contohnya Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman ini, innamal mu'minun, hanya sahaja orang yang beriman, allazina idza dzukirallah, apabila disebut berkenaan dengan Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuh, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, iman bertambah. Jadi sebab itulah hadirin dan hadirat, saya katakan tadi, bila iman itu ada 5 huruf nun, yang keempatnya yazidu bi ta'atir rahman. Iman ini bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Dan termasuk ketaatan kepada Allah adalah mendengar bacaan Quran, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka dengarlah dengan teliti dan fokus, dan diamlah apabila Al-Quran dibacakan, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat Quran kepada mereka, iaitu golongan mukmin, zadatuhum imanan, bertambahlah iman mereka. Allahu akbar. Jadi semakin bertambah iman dengan amal soleh, dan iman akan berkurang dengan ketaatan kita kepada syaitan, na'udzubillah min dzalik,
Dalam arti kata iman akan berkurang dengan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diketahui dalam perbahasan tauhid, sifat iman ini ada dua. Kata para ulama tauhid, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ia bertambah dengan amalan saleh dan ia berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik wa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kemudian kita nak bahas berkenaan dengan syurga, hadirin dan hadirat, dan neraka. Syurga dan neraka ni adalah juzuk daripada ajza' akhirat. Kita tahu bahawasanya kehidupan kita ini terbahagi kepada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, hadirin dan hadirat. Dan kehidupan yang lebih panjang adalah kehidupan akhirat berbanding kehidupan dunia. Kehidupan dunia ni mungkin kita boleh wujud selama 60, 70 tahun dan sedikit yang melepasi daripada kadar umur tersebut. Atau tak mustahil kehidupan dunia kita ini kurang daripada 60, boleh jadi 50, boleh jadi 40, boleh jadi 30, begitu hadirin dan hadirat. Tetapi kehidupan dunia ni, walau berapa langsung dan berapa lama pun umur kita berada dan angkanya 60 ke 70 atau lebih dan kurang, itu adalah singkat jika nak dibuat perbandingan dengan kehidupan akhirat. A'maru ummati ma baina sittina was sab'in, kata Nabi SAW. Umur umatku adalah sekitar 60 hingga 70 tahun. Dan kemudian kalau nak dibuat satu perbandingan dengan akhirat, akhirat jauh lebih besar dan lebih lama dan lebih jauh daripada angka 60 ke 70 tahun tersebut, hadirin dan hadirat. Sebab itulah kalau untuk kehidupan dunia yang singkat, kita boleh usahakan semampu dan sedaya yang mungkin untuk hidup selesa di dunia. Sedangkan masa kita berada di dunia itu sangat singkat. Kenapa kita tak boleh mempersiapkan untuk akhirat yang mana kehidupan akhirat itu lebih lama? Jadi maksud saya adalah kadang-kadang untuk dunia seseorang, betapa struggle-nya seseorang itu nak mencari habuan dunia kerana dia kata contoh dia nak beli kereta, dia nak beli rumah, dia nak itu, dia nak ini. Jadi ini adalah preparation dan struggle untuk kehidupan dunia. Kita tak kata salah, perkara ini pun dituntut. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bahagian kamu, habuan kamu daripada dunia. Tetapi isunya adalah jangan sesekali melupakan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dan carilah akhirat dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada kamu. Ialah walaupun ayat ni ditujukan kepada Qarun, tetapi kita kata al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Pengajaran daripada Quran ni diambil berdasarkan lafaz yang umum, bukannya dengan sebab yang khusus. Jadi tak bolehlah kita kata kalau ayat tu ditujukan kepada Qarun, kita tak boleh ambil benefit. Kita kena ambil benefit. Bahawasanya perintah Allah tu kekal. Carilah akhirat dengan apa sahaja kurnia Allah kepada kita. Allah kurniakan kita kesihatan. Gunakan kesihatan, cari akhirat. Allah gunakan kita umur. Gunakan umur, cari akhirat. Allah kurniakan kita harta. Guna harta, cari akhirat. Itu maksudnya. Allah kurniakan kita ilmu. Gunakan ilmu, cari akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Namun Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kamu abaikan, janganlah kamu biarkan, kamu lupakan bahagian dan habuan kamu daripada dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan buat baiklah sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah kamu buat kerosakan di atas muka dunia ini, hadirin dan hadirat. Allah ni dia tak suka kepada orang yang buat jahat, atau orang yang Allah tak suka kepada, innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tak suka kepada orang yang buat jahat. Jadi berbalik kepada kisah kita tadi, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, syurga dan neraka adalah juzuk akhirat. Jadi akhirat ni bagaimana persiapan kita, bagaimana persediaan kita, kerana kehidupannya lebih baik dan kehidupannya lebih lama, hadirin dan hadirat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam suratil A'la yang kita hafal itu, pada hujung-hujung ayat Allah Ta'ala mengatakan bal tu'siruna al-hayatad dunya, bal tu'siruna al-hayatad dunya, bahkan kamu ini lebih terkesan
dengan kehidupan dunia. Maknanya lebih kamu mendahulukan dunia mengatasi akhirat. Itulah isar. Namun Allah Ta'ala kata, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Menunjukkan akhirat itu lebih baik berbanding dunia, dan akhirat itu lebih lama daripada kehidupan dunia. Hadirin dan hadirat, maka bagaimanakah preparation kita, bagaimanakah persiapan dan persediaan kita dalam nak mencapai atau nak berhadapan dengan syurga atau neraka, hadirin dan hadirat. Jadi pada pagi ini, oleh kerana ini adalah siri yang pertama, saya nak fokus kepada syurga dahulu. Saya nak fokus kepada syurga dahulu. Syurga ini dalam bahasa Arab, ia berasal atau ia disebut sebagai Al-Jannah. Ia disebut sebagai Al-Jannah. Jannah ni maksud lain baginya adalah kebun sebenarnya. Macam di dalam surah Al-Kahfi itu, Allah kan ada menceritakan berkenaan dengan dua orang lelaki. Masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Kami jadikan ada seorang lelaki dari kalangan dua orang lelaki itu, dia ada dua jannah. Dia ada dua jannah tu bukan maknanya dia ada dua syurga, tak. Dia ada dua kebun. Dia ada dua kebun. Jadi jannah ni adalah tempat adanya pokok-pokok, adanya buah-buahan. Jadi kalau kita berada dalam kawasan tersebut, dia jadi kita akan rasa seronok. Tambahan kalau pokok-pokok tu pula suasananya redup sahaja. Suasananya teman, ada bunyi-bunyi burung berkicauan. Kan dalam dusun, dalam kebun kan begitu. Tak ada bingit-bingit manusia ke, bingit-bingit kenderaan ke, tak ada asap-asap yang busuk dan bau-bau yang tidak menyenangkan. Tapi yang ada bunyi burung berkicauan, yang ada adalah greenery, suasana kehijauan, greenery view, hadirin dan hadirat. Jadi kita rasa tenang dan rasa selesa apabila berada dalam kebun. Begitulah umpamanya syurga, hadirin dan hadirat. Dan tambahan lagi pula ada pokok tu pula, tumbuhan atau buah-buahan yang kita usahakan dan yang kita tanam tu menghasilkan buah-buahan. Selagi kita nak jalan, kita petik buah ni sikit, kita makan. Kemudian jalan sikit, petik buah, boleh makan. Allahu Akbar. Jadi alangkah nikmat dan indahnya kehidupan macam tu. Dan dalam surah Al-Kahfi itu pun dia kata adanya sungai-sungai yang mengalir. Kadang ada sungai itu dijadikan sebagai sumber, source of water, sumber pengairan kepada tanaman dan buah-buahan tersebut. Jadi boleh disiram dan boleh dijadikan. Allah kita kata ini contoh. Namun adakah syurga dunia? Kalaulah kita ni sebagai pemilik dusun dan kebun macam tu, masuk je kebun dia jadi ada satu passion, jadi ada satu minat, dia jadi suka, hadirin dan hadirat. Bagaimanakah gambaran dengan syurga Allah nanti? Macam tu. Bagaimanakah gambaran dengan syurga Allah? Yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihina ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk sekalian hamba-hambaku yang saleh sesuatu, iaitu dalam kurungan syurga, la aynun ra'at, yang mana syurga ini tidak ada mata yang pernah melihat. Kebun tu semua mata boleh melihat, mata manusia. Tapi mala ainun ra'at, syurga ni tidak ada mata yang pernah melihat syurga, hadirin dan hadirat. Wala uzunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar tentang berkenaan dengan syurga ini. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak terlintas pun dalam pemikiran kita ni bagaimanakah sifat sebenar syurga itu. Kita boleh bayangkan, bahkan dianjurkan untuk kita menkhayalkan bagaimana syurga dengan bidadarinya, dengan keindahan-keindahannya, dengan sungai-sungainya, dengan pokok-pokoknya, dengan buah-buahannya. Kita katakan kita boleh khayalkan. Tetapi tidak terlintas pada pemikiran kita bagaimanakah rupa bentuknya yang hakiki, hadirin dan hadirat.
Jadi bagaimana cara untuk kita mendapatkan syurga? Pertama, kita wajib beriman dengan kewujudan syurga dan neraka. Dan keimanan itu sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, dilahirkan dengan hati dan ucapan dan perbuatan anggota badan. Jadi perbuatan anggota badan kita adalah bagaimana kita nak mendapatkan syurga Allah. Kita nak mendapatkan syurga Allah. Yang pertama, hadirin dan hadirat, kita nak mendapatkan syurga ni adalah dengan, pertama sekali adalah dengan rahmat Allah. Pertama sekali adalah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah ni adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Dan kita tahu bahawasanya Allah ini dia ada sifat Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Dan sifatnya ini disalurkan kepada dua kategori sifat yang besar, hadirin dan hadirat. Yang pertama dipanggil sebagai Ar-Rahman, sebagai Ar-Rahman. Dan yang keduanya dipanggil sebagai Ar-Rahim, sebagai Ar-Rahim, hadirin dan hadirat. Kedua-duanya berasal daripada perkataan kata dasar yang sama, kasih dan sayang. Cuma yang menjadi perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, kata para ulama, Ar-Rahman ni di atas wazan fa'lan, manakala Ar-Rahim di atas wazan fa'il. Fa'lan menunjuk kepada kasrah, menunjuk kepada banyak dan luas dan besar, manakala fa'il merujuk kepada istimrar dan khusus, hadirin dan hadirat, itu berlangsung berterusan. Cuma itu adalah salah satu pandangan. Antara pandangan lain, adakah sebenarnya pandangan-pandangan ini semuanya saling menguatkan kalau kita berfikir Ar-Rahman ni adalah kasih sayang Allah yang meliputi keseluruhan makhluk. Semua makhluk mendapat sifat Rahman daripada Allah. Sebagai contoh, apabila Allah Ta'ala menurunkan hujan, hujan adalah rahmat daripada Allah. Tetapi adakah Allah menurunkan hujan kepada kawasan atau kepada negeri orang Islam sahaja? Kita kata tidak. Allah turunkan hujan kepada semua. Yang menerima hujan dan kesejukan dan kebaikan daripada hujan adalah semua makhluk dia. Tak kira lah awak Muslim atau awak bukan Islam, maka dia akan dapat. Tak kira lah awak mukmin atau awak munafik, awak akan dapat. Tak kira lah awak adil atau awak fasik, Allah Ta'ala akan turunkan hujan kepada dia. Begitu juga dengan rezeki anak, pinak, zuriat, harta, semua ini Allah beri kepada semua sahaja, semua manusia, semua makhluknya. Tak semestinya kepada manusia, kepada haiwan. Maknanya rezeki untuk burung yang keluar mencari makanan pada waktu pagi pun Allah jamin. Rezeki untuk haiwan yang melata di atas tanah pun Allah jamin. Jadi maknanya rezeki-rezeki ni Allah jamin, dan semua jaminan-jaminan ini Allah beri kerana apa? Kerana Allah Ar-Rahman. Allah ni Ar-Rahman. Kasih sayangnya meliputi keseluruhan makhluk. Sebab itu di dalam surah Al-Mulk, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Allah tak kata illa Rahim, tapi Allah kata illa Rahman. Apakah mereka tidak melihat kepada burung yang terbang di atas mereka, yang mana burung tersebut membuka dan menutup sayapnya? Dia buka, dia tutup. Dia buka, dia tutup. Dia terbanglah makna dia. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Tidak ada yang menghalang burung tersebut daripada jatuh kecuali Allah yang sifatnya adalah Ar-Rahman. Padanya sifat Ar-Rahman Allah ini mencakupi dan meliputi burung di langit, hadirin dan hadirat. Manakala sifat Ar-Rahim pula adalah kasih sayang Allah yang berterusan, namun sifatnya khusus kepada orang yang beriman saja. Jadi kita bicara berkenaan dengan nak menjadi orang yang beriman kepada hari akhirat. Jadi Allah kata dalam Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah ni dia Maha Rahim kepada orang yang beriman. Allah Maha Rahim kepada orang yang beriman.
Jadi rahim ni adalah kasih sayang yang khusus, hadirin dan hadirat. Kasih sayang Allah yang khusus. Khusus ni special lah. Kalau kita kata kita ada laluan khas. Laluan khas tu laluan special lah. Laluan istimewa lah. Jadi adalah istimewanya sifat rahim Allah ni hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Jadi kita pun sebut iman tadi mencakupi amal, amalan lisan, amalan lidah, amalan anggota badan serta i'tiqad dalam hati. Jadi iman ni disertakan dengan amalan, dan amalan tu ada 3 tadi. Amalan hati, amalan lidah, amalan anggota badan. Jadi yang pertama, nak masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Dan ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya tak ada seorang pun dari kalangan manusia ni yang masuk syurga dengan amalannya. Kemudian para sahabat kata, wala anta ya Rasulullah wala ana. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata, illa ayyataghammadani Allahu biwasi'i rahmatih. Melainkan Allah mematikan aku dengan keluasan rahmatnya. Cuma ada orang mungkin dia berfikir, Ustaz, kalaulah kita tidak masuk syurga dengan amalan kita, tetapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah, kenapa kita perlu beramal kalau begitu? Kenapa kita perlu beramal? Kan kita ikut je lah takdir, ketetapan Allah kepada kita. Kenapa perlu kepada amalan? Bila kita mati, akhirnya nanti Allah akan menilai dengan rahmatnya. Maka kita kata tidak. Kita kata, sebagaimana yang dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramallah. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kita ni akan diberikan kemudahan berdasarkan apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Jadi kalau Allah telah ciptakan kita ni Allah telah ciptakan buat kita ni syurga, maka akan dipermudahkan perjalanan kita menuju ke syurga, tetapi dengan apa? Dengan amalan juga. Itu salah satu point of view, salah satu POV dari hadirat, sudut pandang. Tetapi kita fikir satu sudut pandang lagi. Betul kita masuk syurga dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Cuma macam mana kita nak dapatkan kasih sayang Allah? Ini yang kita kena bangkitkan. Lalu dijawablah, kita masuk syurga dengan rahmat Allah, betul. Tapi persoalannya, macam mana kita nak dapatkan rahmat Allah? Maka jawapan dia, kita mendapat rahmat Allah dengan pelaksanaan amal soleh. Jadi nak tak nak kena beramal juga. Mana yang nak masuk syurga, kena beramal juga, hadirin dan hadirat. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah, betul. Tapi macam mana nak dapat rahmat Allah kalau kita tak beramal? Begitulah. Macam mana nak dapat rahmat Allah kalau kita tidak beramal? Jadi hadirin dan hadirat yang saya kasihi, amalan soleh mendatangkan rahmat dan menjemput rahmat. Kita tengok sebagaimana yang disebutkan dalam Quran. Perkataan-perkataan seperti la'allakum turhamun, kan kita biasa dengar. Sebelumnya mesti didahulukan dengan pelaksanaan amal soleh. Maknanya amal soleh lah yang menjemput rahmat. Amal soleh menjemput rahmat. Allah kata dalam surah Al-A'raf yang saya bacakan sebentar tadi, menerusi ayat yang ke-204, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarlah dengan teliti dan diamlah apabila Al-Quran dibacakan. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat, hadirin hadirat. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Kan banyak kisah yang Allah Ta'ala ataupun yang agama kita menceritakan bagaimanakah seseorang tu kalau dia dengar Quran je, dia terkesan dengan Quran. Ada kisah yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala berkenaan dengan pribadi individu agung yang namanya Abu Ali Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad ini dahulunya
Antara salah satu kisah yang menyebabkan dia tu memeluk ataupun dia itu bertambah kuat dan kukuh keimanan dia kepada Allah, berubah menjadi sesoleh-soleh manusia dan sewarak-warak manusia, adalah kerana pada suatu hari dia jatuh cinta dengan seorang perempuan. Dan sehinggalah sampai kepada tahapan dia ikut perempuan tu ke mana sahaja dia pergi, maknanya dia ikut daripada belakang. Dan dia pun sampailah ke rumah perempuan tersebut dan dia panjat tembok nak tengok perempuan tersebut. Ketika dia sedang memanjat tembok, pada ketika itulah dia terdengar ada satu bacaan suara, yang mana suara tersebut membaca Al-Quran. Dan ayat yang dibacakan tersebut adalah alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum sampaikah masanya untuk orang yang beriman itu khusyuk hatinya dalam zikrullah. Khusyuk hatinya. Belum sampai lagi kah masanya untuk orang yang beriman itu tunduk hatinya dengan mengingati Allah. Bila dia dengar sahaja ayat tersebut, dia rasa tersentak, hadirin dah. Tersentak. Dia orang Arab. Dia tersentak. Belum sampaikah masanya untuk orang beriman tunduk khusyuk hatinya dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah. Kemudian dia pun turun. Dan bila dia turun, dia kata, bala ya Rabb wa qad an. Bahkan wahai Tuhan, sekarang telah sampai masanya. Allahu Akbar. Lalu dia pun bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jadilah dia sebagaimana dia sekarang yang telah kita ketahui. Boleh disifatkan sebagai sultanul awliya, sultan kepada segala wali Allah, yang mana merupakan ahli ibadat yang sangat hebat. Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu rahmatal abrar, hadirin dan hadirat. Jadi dia ada apa yang dia buat? Dia dengar Quran. Jadi dapat rahmat. Jadi maknanya amalan saleh ni mendatangkan rahmat, menjemput rahmat, hadirin dan hadirat. Dalam sebahagian ayat yang lain, sebagaimana yang disebut di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah saudara kamu yang berbalah. Damaikanlah antara dua saudara kamu yang berbalah. Wattaqullah. Takwalah kamu kepada Allah. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Jadi nak jemput rahmat ni, kena takwa kepada Allah. Nak jemput rahmat Allah ni, kena takwa kepada Allah. Dan berulang kali saya sebut di dalam kuliah-kuliah saya, hadirin dan hadirat, bahawasanya takwa tu adalah sama maksudnya dengan amal saleh. Takwa adalah sama maksudnya dengan amal saleh. Amal saleh adalah takwa dan takwa adalah amal saleh. Kalaulah takwa itu sifatnya kita buat segala perintah Allah dan kita tinggalkan segala larangan Allah, demikianlah amalan saleh juga mencakupi buat dan tinggal. Kita buat apa yang Allah suruh, itu amal saleh. Kita tinggal apa yang Allah larang, itulah dianya amal saleh. Jadi kita katakan sinonim antara amal saleh dengan takwa. Dan di sini saya nak bawakan yang kedua, hadirin dan hadirat. Berkenaan selepas rahmat Allah adalah cara untuk kita mendapatkan syurga. Maka yang kedua adalah dengan kita beramal saleh. Dengan kita beramal saleh. Walaupun kita kata, yalah, rahmat Allah dijemput dengan amal saleh, cuma saya nak pecahkan dan jadikan ia sebagai faktor yang kedua yang mendapatkan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita kata takwa kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi takwa menjemput rahmat. Cuba kita perhalusi dan kita teliti pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Surah apa? Surah Ali Imran, hadirin dan hadirat yang saya hormati.
ayat yang ke-133. Ayat yang ke-133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan syurga yang luasnya melebihi langit-langit dan juga bumi, yang mana syurga ini disediakan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Jadi takwa ni orang yang beramal saleh. Orang yang bertakwa adalah orang yang beramal saleh. Jadi di sini hadirin dan hadirat, selepas Allah menceritakan tentang syurga yang disediakan untuk orang yang bertakwa, Allah mendatangkan beberapa ciri-ciri individu yang bertakwa. Dan semua ciri-ciri ini adalah amal saleh. Dalam ayat yang ke-134 daripada surah Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Golongan yang bertakwa itu, yang mana disediakan syurga buat mereka, ciri mereka yang pertama adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka membelanjakan harta mereka di jalan Allah ketika senang, ketika susah. Mereka membelanjakan harta mereka di jalan Allah ketika senang, ketika susah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Perkataan ketika senang dan ketika susah ni boleh difahami ketika sihat pun dia bersedekah, ketika sakit pun dia bersedekah. Ketika dia lapang pun dia sedekah, ketika dia sempit pun dia bersedekah. Ketika dia kaya dia bersedekah, ketika dia miskin pun dia bersedekah. Jadi ini menunjukkan dia membelanjakan hartanya semasa senang dan semasa susah. Ada orang dia hanya belanjakan hartanya mungkin waktu dia senang saja, waktu susah langsung tidak. Atau ada yang terbalik, bila dia dah susah baru dia nak bersedekah, bila dia tengah sihat, bila dia tengah senang, dia buat tak peduli pun pasal sedekah. Na'udzubillah min dzalik wa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Jadi ini sifat mereka yang pertama, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal kadhimin al-ghais, wal kadhimin al-ghais. Ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang menahan dan mengekang dan mengawal kemarahan mereka. Maknanya bila mereka marah, mereka kawal kemarahan tersebut. Itu maksudnya. Bila Nabi SAW kata, la taghdab, jangan kamu marah. Itu bukan makna tak boleh ada marah dalam hati, ada. Tapi dia kawal, hadirin dan hadirat. Maknanya dia marah dalam hati, tapi dia tidak terjemahkan kemarahan tu kepada ayat-ayat yang menyakitkan hati. Itulah maksudnya. Atau dia marah dalam hati, dia tak menterjemahkan dengan tindakan anggota badan dia. Contoh, bila dia marah dalam hati, dia pergi sepak pasu bunga, hadirin dan hadirat. Dia marah dalam hati, kemudian dia pukul orang. Dia marah dalam hati, dia maki orang. Contohnya begitu. Jadi ini tidak mengawal kemarahan. Ini tidak mengawal kemarahan. Jadi mana ada manusia yang boleh lari daripada sifat marah? Tapi dia kena kekang atau dia kena kawal, dalam arti kata jangan tuturkan apabila tengah marah. Jangan buat sebarang tindakan tangan atau kaki atau zaman moden ni tulisan. Di media sosial sebagai contoh, dia marah kepada orang, dia maki orang kat media sosial. Tulisan dia mencerut. Dia boleh delete, tapi dia kata, kita katakan begini, dalam zaman moden ni
Macam ada orang katalah, meskipun kita boleh delete kita punya tulisan-tulisan di Facebook, tetapi tulisan tersebut sudah barang tentu boleh di screenshot hadirin dan hadirat. Jadi kesan tu masih ada. Orang kata receipt masih ada. Jadi orang akan tengok dan tunjuk hadirin dan hadirat, oh ini dia dahulu. Dia dahulu telah tulis macam-macam maki kita di Facebook dia atau di media sosial. Sebab itu kena kazimin al-ghais, kena mengawal dan mengekang kemarahan. Sebab itulah kata para ulama, walaupun saya nak sebut panjang pula syarahan nanti. Kata para ulama, nak kawal kemarahan ini antaranya ada 3 atau 4 cara. Yang pertama sekali, apabila kamu tengah marah sebagaimana yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu diam. Idza ghadibta fa'ansit. Apabila kamu marah, kamu diam. Jangan bercakap bila tengah marah, jangan menulis bila tengah marah. Begitu. Jangan buat keputusan kalau tengah marah. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita mengambil wuduk. Dari disebut, walaupun ada riwayat tetapi riwayat tersebut dhaif, kerana disifatkan marah ni daripada syaitan, dan syaitan daripada api, dan air memadamkan api. Jadi apabila tengah marah, kita ambil wuduk. Orang kata kalau rumah terbakar panggil bomba, kalau hati terbakar disebabkan marah, ambil wuduk hadirin dan hadirat. Yang ketiga adalah dengan kita mengubah posisi kedudukan. Maknanya kalau kita tengah marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Bila kita tengah marah dalam keadaan duduk, kita berbaring. Dan bila dalam keadaan berbaring pun kita masih marah, boleh jadi kita kena beredar keluar daripada tempat tersebut. Begitulah kefahaman kita hadirin dan hadirat, ubah posisi kedudukan. Kerana bila perbuatan kita mengubah sisi kedudukan kita itu daripada berdiri kepada duduk, daripada duduk kepada berbaring, daripada berbaring kepada beredar, semua ini adalah satu distraction. Ia adalah satu distraction. Maknanya daripada tadi kita dalam perasaan nak marah, tapi sebab kita dah turun, naik, pergi sana, pergi berjalan, dia dah tak fokus sangat kepada marah. Kita fokus kepada benda lain. Dan yang keempat, Nabi SAW pernah tengok ada seorang lelaki ni, muka dia merah padam. Nabi kata, "Lau qala kalimah, inni la'a'lam kalimah, lau qalaha la zahaba anhu ma yajid." Aku tahu berkenaan dengan satu kalimah, lau qalaha, kalaulah lelaki ini mengucapkan kalimah tersebut, la zahaba anhu ma yajid. Perasaan marah tu confirm hilang. Apa dia kalimah? Nabi kata, "Lau qala a'udzubillahi minasyaitan." Kalaulah lelaki ini mengucap dan membacakan a'udzubillahi minasyaitan, atau kalau kita tambah a'udzubillahi minasyaitanirrajim, hadirin hadirat, la dhahaba anhu ma yajid, mesti akan hilang perasaan marah dia. Jadi ini ada 4 cara. Dan ini ciri orang yang bertakwa yang kedua, mengawal kemarahan. Yang pertama adalah membelanjakan harta semasa senang, semasa susah. Yang kedua adalah mereka yang mengekang dan mengawal kemarahan mereka daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Dan kemudian hadirin dan hadirat, saya nak sebut yang ketiga. Allah kata wal afina 'anil nas. Golongan yang disifatkan sebagai bertakwa ini, mereka adalah golongan yang memaafkan orang lain. Jadi mereka memaafkan kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh orang lain kepada mereka. Yang ini adalah jiwa besar. Kerana dia boleh sahaja memilih untuk berdendam dan meneruskan kebencian dan meneruskan permusuhan. Tapi dia tak nak, hadirin dan hadirat, yang dia nak adalah berdamai. Jadi bila dia berdamai adalah dengan sikap dia, kawan yang buat salah minta maaf, dan sikap dia yang baik adalah memaafkan. Wal afina 'anil nas, hadirin dan hadirat. Kemudian Allah kata wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sayang kepada orang yang buat baik. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, dalam ayat yang ke-135, wallazina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullaha
wastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri orang yang bertakwa yang mana disediakan syurga untuk mereka adalah walladzina idza fa'alu fahisha, dan mereka yang apabila melakukan perkara keji, na'udzubillah min dzalik wa nas'alullaha al-afwa wal afiyah, mereka yang melakukan perkara keji atau menzalimi diri mereka sendiri. Menzalimi diri sendiri ini adalah dengan bermaksiat atau dengan meninggalkan ibadat. Itulah cara manusia menzalimi dirinya. Au zalamu anfusahum, apa yang mereka buat? Pertama sekali, zakarullah, mereka ingat Allah. Mereka ingat Allah. Fastaghfaru li dhunubihim, lalu mereka pun istighfar kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Zakarullah fastaghfaru li dhunubihim, mereka istighfar atas dosa-dosa mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa yang dapat mengampunkan dosa kalau bukan Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi atau tidak meneruskan kembali dosa yang pernah mereka lakukan. Maknanya itulah taubat nasuha itu, iaitu dia menyesal, dia berhenti dan dia tidak mengulanginya kembali. Inilah dia yang ciri-ciri taubat nasuha, hadirin dan hadirat. Jadi ini sifat orang yang bertakwa, orang yang pernah buat dosa lalu dia istighfar kepada Allah. Dia ingat Allah dan dia istighfar kepada Allah. Sebenarnya ingat Allah ni ada dua keadaan. Saya tambah sikit faedah, hadirin dan hadirat, kalau ada masa lagi lah. Yang pertama, kalau tak ada masa saya minta admin untuk komen di sini kalau ada, saya perlu habis segera ke. Yang pertama, hadirin dan hadirat, ingat Allah sebelum kita buat maksiat. Dan yang kedua, ingat Allah setelah maksiat tersebut berlaku. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Apa makna ingat Allah sebelum bermaksiat? Jangan salah faham pula. Nanti ada orang kata ingat Allah sebelum bermaksiat tu nak minum arak baca bismillah dulu. Kan itu maksudnya. Tapi ingat Allah sebelum bermaksiat ni maknanya dia nak buat maksiat, tiba-tiba dia teringat kepada Allah. Teringat, ya Allah ni nampak, Allah akan catat, Allah akan ambil tindakan, Allah ni syadidul iqab, syadidul azab, keras siksaan, kuat azabnya. Maka dia berhenti, hadirin dan hadirat. Dia ingat Allah ketika dia nak bermaksiat tu. Bila dia teringat tentang Allah, dia tak jadi buat maksiat. Itu maknanya. Dan inilah yang ditafsirkan menerusi surah Ar-Rahman, yang mana Allah Ta'ala mengatakan وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, dan bagi mereka yang takutkan kepada kedudukan Tuhan mereka itu, maka mereka mendapat dua syurga, hadirin dan hadirat. Mereka mendapat dua syurga. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhan kamu berdua, wahai manusia, wahai jin, yang manakah yang kamu nak dustakan? Lalu para ulama mereka tafsirkan apa makna waliman khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada kedudukan Tuhan. Maka mereka katakan takut kepada kedudukan Tuhan ini, seseorang lelaki itu apabila dia nak bermaksiat, kemudian dia ingat kepada Allah, dia tak jadi buat maksiat, maka dia dapat dua syurga di akhirat, dua ganjaran syurga di akhirat. Istimewa tu, hadirin dan hadirat. Jadi ini menunjukkan ingat Allah. Yang kedua adalah ingat Allah selepas bermaksiat, seperti ayat tadi lah, ayat 135 surah Ali Imran. Dia ingat dan dia istighfar, dan kemudian dia tidak mengulangi kembali. Dan cuba kita tengok dalam ayat yang ke-136. Mereka ini ganjaran mereka ada dua.
Yang pertama, bila mereka membelanjakan harta ketika senang dan susah, mereka mengawal dan mengekang kemarahan, mereka ini memaafkan kesalahan-kesalahan manusia terhadap mereka. Mereka apabila telah terjebak, telah terjatuh dalam lubuk maksiat dan menzalimi diri sendiri, mereka ingat Allah, mereka beristighfar, mereka tidak mengulanginya kembali, ganjaran mereka ada dua. Yang pertama adalah maghfirah, Allah ampunkan mereka, dan ganjaran yang kedua adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat syurga. Jadi sebab itu kita ni kalau nak dapat syurga, kena memperbanyakkan amalan soleh, hadirin dan hadirat. Kena memperbanyakkan amalan soleh. Dan dalil daripada ayat ini juga menguatkan apa yang disebutkan di dalam surah apa? Yang mana Allah Ta'ala mengatakan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ bukan ayat tu, dalam surah lain, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ هَامِيَةٌ. Dalam surah Al-Qari'ah kalau saya tak silap. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibal kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang berat amalan kebaikan, fa huwa fi 'aishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diredai. Dia berada dalam kehidupan yang diredai. Wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan amalan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api neraka yang panas membakar, hadirin dan hadirat. Jadi ayat ni nak memberikan gambaran kepada kita bahawasanya amalan soleh bagaimanakah yang memasukkan kita dalam syurga? Jawapannya amal soleh yang banyak, hadirin dan hadirat. Banyak daripada apa? Banyak daripada dosa. Kerana kita nanti pada hari akhirat, kita akan berhadapan dengan Al-Mizan. Dan Al-Mizan adalah neraca timbangan amal. Dan ini pun termasuk dalam juzuk daripada perbahasan beriman kepada hari akhirat juga. Jadi kita katakan Al-Mizan ni adalah menimbang yang baik dan yang buruk yang kita lakukan. Jadi daripada timbangan tersebut, kita akan dilihat dan dinilai yang manakah yang lebih banyak, yang manakah yang lebih berat. Sekiranya atas timbangan kita tu yang lebih berat adalah pahala kita, dan dosa kita ada tapi ringan, maka kita masuk syurga. Orang yang masuk syurga bukan orang yang langsung tak ada dosa. Orang yang masuk syurga dia ada dosa juga, tetapi setelah dibuat timbangan antara dosa dia dan pahala dia lebih besar. Wa amma man khaffat mawazinuh, tapi kalau timbangan amalan solehnya ringan, amalan soleh ada, maksudnya amalan ada lah tu, cuma ringan. Pahala ada, tapi pahala sedikit. Yang berat apa dia? Yang berat adalah dosa. Maka fa ummuhu hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa itu dia? Maka narun hamiyah, Allah kata ia adalah api neraka yang membakar. Hadirin dan hadirat, na'udzubillah min dzalik, wa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kemudian ayat tersebut menggambarkan bahawasanya amal soleh membawa kita ke syurga. Itulah poinnya. Amal soleh membawa kita ke syurga. Yang terakhir, hadirin dan hadirat, sebelum saya tutup, yang ketiganya adalah dengan kita memperbanyakkan pengampunan atau minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bila kita minta ampun kepada Allah, macam manakah dengan minta ampun kepada Allah boleh memasukkan kita ke dalam syurga?
boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Kita kata begini, bila kita minta ampun kepada Allah, Allah akan padam. Allah akan padam. Bila Allah padam dosa-dosa kita, maka di atas mizan nanti tu, maka dosa itu tak ada. Ataupun dia akan kurang dan dia akan jadi ringan, maka yang berat adalah pahala. Hadirin dan hadirat. Kenapa? Kerana bahkan minta ampun sendiri adalah amalan yang mendatangkan pahala. Bila kita istighfar kepada Allah, kita bukan semata dapat pahala, kita diampunkan dosa. Ini yang dikatakan 2 in 1 ni. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat, kita dapat 2 ibadat, 2 ganjaran menerusi 1 amalan saja. Iaitu kita dapat apa? Kita dapat Allah ampunkan dosa, Allah bagi kita pahala dengan istighfar. Jadi sebab itu, kalau macam dalam ayat tadi pun kan, dia dapat syurga didahulukan dengan maghfirah. Kalau tidak, kenapa Allah mention maghfirah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Amal salih ni, yang pertama dia mendapatkan kita pahala, pengampunan, dan yang kedua dia mendapatkan kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sebut dalam Quran dalam banyak tempat, man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal saleh dari kalangan orang lelaki dan orang perempuan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Hadirin dan hadirat. Dan para ulama bahas kehidupan yang baik itu merujuk kepada dunia pun betul. Maknanya kesihatan yang baik, kesejahteraan yang baik, harta yang baik, rezeki yang baik. Dan kata para ulama, hayatan tayyibah di situ adalah syurga. Jadi maknanya nak masuk syurga, amal soleh. Man amila salihan min zakarin aw unsa fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Baik. Tapi selain daripada itu, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar dan banyakkan taubat. Kerana bila kita banyakkan istighfar dan bila kita banyakkan taubat, maka Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Bahkan kalau kita istighfar, orang dalam syurga pun boleh dapat benefit. Macam contoh, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menceritakan berkenaan dengan satu orang lelaki, yang mana lelaki ini dia adalah salah seorang daripada penghuni syurga. Hadirin dan hadirat, salah seorang daripada penghuni syurga. Dan lelaki ini diangkat darjatnya daripada satu tingkatan syurga ke tingkatan yang lebih tinggi. Maka lelaki ini pun tanya kepada Allah, dia kata, Ya Rabb, anna li hadha, wahai Allah, daripada mana aku dapat kelebihan sebegini daripada syurga bawah naik atas ni? Lalu Allah pun menjawab, bistighfari waladika lak, istighfar anak kamu untuk kamu. Jadi maknanya kalau seorang anak di dunia mendoakan keampunan Allah untuk ibu bapanya di akhirat, maka Allah akan angkat darjat ibu bapa dia. Jadi contohnya adalah dengan kita kata, Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya, ya Allah ampunkan aku dan 2 ibu bapa. Itulah istighfar kepada ibu bapa. Dan selain daripada itu, kalau sebagai kesimpulan saya boleh sebutkan, hadirin dan hadirat, kita nak mendapat syurga ni, kita kena doa kepada Allah. Dan ini termasuk iman kita kepada syurga dan neraka menerusi ucapan lidah. Itu kalau untuk syurga, kita minta supaya kita ni dimasukkan ke dalam syurga, doa, dan doa adalah ibadah lidah. Dan untuk neraka ni, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita daripada neraka. Dan dari sudut perbuatan anggota badan, kita melakukan perkara-perkara yang memasuk dan mendekatkan kita kepada syurga, dan kita melakukan perbuatan atau kita meninggalkan perbuatan atau perkara-perkara yang membawa kita, menjerumus kita ke arah neraka. Itulah iman dengan ucapan lidah dan perbuatan anggota badan. Selain dengan i'tiqad dalam hati lah, maka kita nak baca satu doa yang dikongsikan menerusi hadis Nabi SAW, yang mana baginda menceritakan syurga berkata kepada Allah, wahai Allah, si fulan ni telah minta nak masuk ke dalam aku sebanyak 3 kali. Kau masukkanlah dia ke dalamku. Lalu Allah pun, mana ini permintaan daripada syurga sini.
Dia kata, ya Allah, si fulan ni minta nak masuk kepada aku, kau masukkanlah dia ke dalam aku. Allah masukkan dia. Jadi kita pun doalah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Boleh minta sebanyak 3 kali. Ataupun kalau dengan lafaz yang kita biasa baca, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian neraka pun dia berkata kepada Allah, ya Allah, si fulan ni telah minta nak jauh daripada aku sebanyak 3 kali, kau jauhkanlah dia daripada memasukiku. Maka Allah pun izinkan. Lalu kita pun mengatakan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, kau bebaskan aku, kau lepaskan aku daripada neraka, kau lepaskan aku daripada neraka. Ataupun kita berdoa dengan lafaz yang saya bacakan tadi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Jadi sebut baca 3 kali. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Jadi inilah dianya 4 perkara atau yang saya boleh kongsikan, atau 3. Yang pertama, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi kena gigih berusaha nak dapatkan rahmat Allah. Dan nak dapat rahmat Allah adalah dengan amal saleh, hadirin dan hadirat. Adalah dengan amal saleh. Dan termasuk amal saleh adalah kita berdoa agar Allah masukkan kita ke dalam syurga. Dan termasuk amal saleh adalah kita berdoa agar Allah jauhkan kita daripada api neraka. Yang kedua, kita melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kita ke dalam syurga atau kepada syurga, iaitu amal saleh, dan kita meninggalkan amalan-amalan yang menjauhkan kita ataupun amalan-amalan yang membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik wa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Dan yang ketiganya adalah dengan kita memperbanyakkan istighfar dan minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Hanya dengan dosa yang kurang dan pahala yang bertambah dan bercambah akan membawa kita kepada syurganya Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat kelak. Dan selain daripada itu, adalah beberapa amalan-amalan yang khusus, yang spesifik nak mendapatkan syurga yang tertentu, dan kita tahu syurga ni ada jumlah sekian dan sekian. Tetapi saya ceritakan semuanya ini adalah secara general sahaja. Macam sebagai contoh, kita katakan ada syurga. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam syurga nanti, inna fil jannati baban. Di syurga adanya satu pintu. Yang mana pintu tersebut namanya Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Yuqalu lahu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu illa as-saimun. Tidak ada yang boleh masuk menerusi pintu syurga tersebut, iaitu pintu Ar-Rayyan, kecuali golongan yang berpuasa. Jadi ini maknanya orang yang berpuasa masuk syurga lah. Itu makna dia. Cuma dia masuk syurga dengan pintu yang tidak sama dengan orang lain masuk syurga, iaitu pintu Ar-Rayyan. Dan bila disebutkan mereka ini As-Saimun, As-Saimun ni bukan orang yang puasa sekali seumur hidup. Tak. Orang yang berterusan dalam berpuasa. Dia banyak melazimkan puasa-puasa yang wajib serta melazimkan puasa-puasa yang sunat. Jadi memadai sekarang itu perbahasan kita pada pagi ini, hadirin dan hadirat. Walaupun sebenarnya saya diamanahkan untuk menyampaikan perkongsian selama 11.30, tetapi saya pun tak tahu jam berapa dah, sebab saya pun online guna handphone, hadirin dan hadirat. Jam pun dah pukul 11.30. Jadi maknanya saya berjayalah mencapai sasaran tu. Cuma sebab saya mula lambat, hadirin dan hadirat. Jadi memadai sekira itu perbahasan kita pada pagi ini. Jazakumullah khairan kepada semua yang hadir menonton, dan juga kepada jawatan kuasa pengurusan Yayasan Ta'lim atas kesudian menjemput dan menerima saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.